Baik, untuk mengakses ataupun mengendalikan Google Meet, perkara yang pertama ialah bagaimana cara untuk kita masuk ke Google Meet. Okey, sama ada kita typekan URL pada alamat di atas ataupun kita boleh klik pada menu Google Apps dan kita pilih ikon Meet. Okey, apabila kita running satu Meet ni, sama ada kita nak create satu meeting yang baru ataupun kita nak masuk ke dalam satu meeting yang telah memang telah dijemput kepada kita. Biasanya mereka akan bagi dalam bentuk kod. Kodnya dalam bentuk begini. Ini sebagai satu contoh kod. Jadi kita hanya perlu continue, klik pada continue dan kita akan masuk ke dalam Google Meet. Okey, di dalam Google Meet ini kita boleh terus join sekarang. Ini contoh Google Meet. Kita boleh join. Okay, kita boleh enablekan mikrofon ataupun offkan mikrofon, dan kamera pun kita boleh enable atau disablekan. Okay, jadi kalau kita disablekan, kita hanya boleh dengar suara saja. Dan satu lagi button adalah untuk kita tinggalkan Google Meet ini. Jadi dengan satu button ni kita boleh tinggalkan Google Meet ini. Dan di panel sebelah kanan atas ini kita boleh lihat untuk pilihan menu untuk melihat siapa yang ada di dalam Google Meet ini. Jadi kita akan dapat lihatlah kalau ada 250 orang, maka 250 orang ini akan tersenarai di sini. Dan begitu juga dengan chat, selain daripada kita bercakap secara direct, secara voice, kita juga boleh chat dengan sesiapa yang ada di dalam Google Meet pada ketika itu. Okey, di menu di sebelah bawah ini kita nampak ada satu turn on captions. Turn on captions ni biasanya dia akan kenal dalam bahasa Inggeris, tetapi kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, maka yang keluar dalam bahasa Inggeris tu memang macam-macam lah, sebab dia akan convertkan suara atau audio yang keluar daripada mulut kita ini kepada bahasa Inggeris. Jadi if we speak in English, so Meet can get the right words. See, memang kalau dalam bahasa Inggeris memang baik. Baik, satu lagi yang kita boleh lihat di sini ialah present now. So dengan kita klik pada button present now, membolehkan kita untuk berkongsi dengan pihak yang ada di sebelah di sana, pihak-pihak lain, sama ada kita nak kongsikan entire screen, maksudnya keseluruhan screen kita, ataupun hanya pada window tertentu. Kalau kita ada banyak window yang kita buka, kita boleh sharekan window tertentu, ataupun dalam tab yang ada pada screen kita ni. Contohnya kalau saya kata saya nak sharekan screen tab ini, saya boleh klik pada screen tab ini dan dia bagi option dalam tab saya ni mana yang saya nak screen. Contohnya kalau saya nak pilih inbox my green eye ni, saya sharekan, maka ini adalah apa yang orang lain boleh nampak dalam skrin saya. Okay, you are presenting to everyone, only this tab. Okay, so saya tamatkan. Okay, dan saya akan kembali kepada skrin tadi. Okay, tadi daripada kita dah keluar daripada presentation. Okay, kita kembali semula ke skrin ini. Okay, ada satu menu di sebelah kiri bawah ni untuk kita lihat. Bila kita klik ini ialah info berkaitan dengan link Google Meet ini. Kita boleh kongsi. Contoh kat sini kita nak copy dan kita boleh paste di mana-mana, contohnya di Facebook ataupun di WhatsApp, untuk kita jemput sesiapa saja untuk membolehkan mereka untuk masuk menggunakan kod yang telah disediakan. Okey, kalau dan pilihan attachment ni, andainya kita setkan Google Meet kita ni melalui Google Calendar, seperti yang telah saya kongsikan di dalam bab ataupun topik kalender, kita akan nampak attachment tu di sini. Contohnya kalau ada file apa semua, kita dah setkan dalam kalender dengan Google Meet. Jadi kita akan nampak attachment file-file tersebut akan terpapar di sini. Baik. Okey, seterusnya menu yang terdapat pada Google
Meet ini ialah ada 3 titik bertindih ni. Okey, 3 titik bertindih ni kita boleh lihat di sini ialah record meeting. So maksudnya bila kita klik pada button record meeting ini, secara tak langsung semua yang terpapar mulai daripada kita tekan pada button record tu akan direkodkan, dan dia akan simpan di dalam folder meeting dalam drive kita, dalam drive account kita. So kalau kita ada 10 meeting, maka akan ada 10 recording meeting dalam kita punya Google Drive. Okey, seterusnya ialah untuk change layout. Untuk change layout ni, kalau ada ramai orang, kita boleh buat pilihan sama ada dalam bentuk tile, sidebar. Okey, contoh sidebar ni kita akan nampak di sini. Ni adalah dalam bentuk sidebar. Okey, kalau dalam bentuk change layout ni dalam bentuk tile, kalau ada 10 orang maka kita akan nampak 10 orang. Tapi oleh kerana ni hanya saya berseorangan, jadi kita tak nampak lah. Ataupun satu lagi adalah dalam bentuk apa, spotlight. Spotlight ni maksudnya sesiapa yang aktif mikrofon dan dia punya kamera dia, maka dia akan terpapar secara full screen. Okay, baik. Lain daripada tu ialah kita ada satu lagi function yang agak menarik, ialah kita boleh menggunakan phone untuk audio. Ada keadaan di mana kita punya mikrofon PC atau laptop kita tak begitu baik, jadi kita boleh menggunakan, kita klik pada pilihan ini, maka kita boleh menggunakan telefon yang ada di sebelah kita ni sebagai alat untuk kita berinteraksi ataupun menggunakan audio sistem pada smartphone, dan videonya saja terpapar pada paparan PC. Okey, itu berkaitan dengan kaedah menguruskan. Jadi Google Meet ni memang dia sangat mudah untuk kita kendalikan dia sebenarnya. Jadi selamat mencuba.